Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i, Al-Faslus Sadis Ashar, fasal yang ke-16, Salatul Kusufaini, salat dua gerhana. Alhamdulillah, dalam siri yang lepas kita dah bincang tentang ta'rif dia, tentang pensyariatannya, hukumnya dan cara mengumpulkan orang untuk salat gerhana. Sambungan kita pada kali ini waktunya. Bilakah waktu dia? Tengok dalam kitab kita, masuknya bermulanya solat gerhana itu bila? Pada permulaan terjadinya gerhana. Kita tengok, mula gelap je, bismillah. Pada permulaan terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan, dua-dua boleh, dan berterusan hingga terang sepenuhnya. Selagi dia tak pulih balik, maka kita boleh solat pada waktu itu. Apabila matahari atau bulan telah menjadi terang dan telah hilang kegelapannya, maknanya cerah balik, tak ada gelap dah lah kan, cerah semula dah. Sedangkan sembahyang belum dimulakan, kita baru tahu ataupun tertidur sedar-sedar pukul 3 pagi, gerhana dah habis, maka ia telah luput waktunya, tak boleh nak solat dah, habis dah, tamat waktu. Tidak perlu lagi dikerjakan dan juga tidak perlu diqadakan, tak ada qada dia, habis, intaha. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza ra'aitum zalika fasallu hatta tanjali." Apabila kamu melihat demikian, mu tengok gerhana, maka dirikanlah salat sehingga ia terang balik. Hatta tanjali, hadzal hadis rawahu Muslim wa rawahu Al-Bukhari min riwayat Al-Mughirah. Kerana maksud solat telah ada kala terhasil berbeza dengan khutbah. Dia kata, kerana maksud bis salati qad hasala. Kalau kita solat lah, kalau kita habis lewat lah kan. Kebalikan. Apa makna kebalikan dalam terjemahan ni? Dengan makna berbeza. Kalau kata kebalikan tu berbeza, khilaf, itu makna kebalikan. Berbeza dengan khutbah, maka ia tidak luput, kerana maksud daripadanya ialah memberi nasihat, dan ia tidak luput dengan berakhirnya gerhana. Kita solat gerhana, sudah solat tengok cerah dari langit, tak ada gerhana, jalan terus khutbah. Sebab khutbah tak luput, kita boleh nasihat je. Sekiranya matahari atau bulan cerah sebahagian, yang telah tertutup hendaklah mendirikan solat yang untuk yang bakinya. Mana gerhana ni penuh, tapi dia pulih dah separuh, boleh lagi solat. Yang masih tertutup, seperti mana jika ia tidak terjadi gerhana melainkan dengan qadar itu. Kan ada kalanya gerhana penuh, ada kala dia panggil gerhana separa. Separa maknanya setengah. Macam baku baru ni, separa dia panggil tu, tak penuh kan, jadi gelap sikit lah. Sekiranya cerah semuanya, kita tengah duduk solat panjang sangat baca, cerah dah matahari, sedang ia dalam solat, hendaklah disempurnakannya. Kita tengah solat, orang bagi tahu, "Hei imam, gerhana dah habis dah, cerah balik dah, teruskan Allahu Akbar, tak ada masalah.
Ha. Kerana ia sembahyang asal, maka tidak keluar daripadanya. Asalnya kita tengah solat, waktu gerhana, maka tidak keluar daripadanya dengan keluarnya waktu seperti sembahyang yang lain juga. Contohnya orang ni sempat solat satu waktu je. Dia bangun subuh lambat, Allahu Akbar satu waktu, habis waktu subuh. Tapi dia dapat satu rakaat contohnya, maka teruskan satu lagi tu. Jika ia dilindungi awan atau ragu pada cerahnya, hendaklah mendirikan sembahyang kerana asalnya adalah kekal gerhana. Kita tahu dah gerhana, tiba-tiba mari awan mendung, tak nampak dia ni cerah ke tak lagi. Kita kembali kepada hukum asal dia. Apa dia hukum asal dia? Tak cerah, solat. Itu dia panggil hukum asal. Sebab sudah berlaku gerhana tapi gelap. Itu dia panggil at-tamassuk bil asli, berpegang dengan hukum asal dia. Sekiranya matahari di sebalik awan, kalau matahari di sebalik awan atau telah terbenam, maknanya kita gerhana bermula pukul 5 petang, contohlah ni. Maghrib itu tak tahu gerhana ke tak lagi, tak boleh dah. Sebab kita tengok dah jam kita, maghrib pukul 7.30 kan. Sekarang ni sudah 7.30, kita kata habis dah gerhananya. Waktu bulan naik dah ni, bukan waktu matahari lagi. Dan ragu adakah ia gerhana, maka tidak boleh salat kerana asalnya tidak gerhana. Kalau orang ragu tak boleh. Baik, zaman kita hari ni lain pula. Kita tak ragu tapi kita tak tahu. Adakah tidak? Kadang-kadang kita isytihar gerhana hari ni, hujan, tak tahu gerhana ke tidak, mendung. Tapi dalam takwim kalendar yang dikeluarkan oleh pejabat falak mengatakan gerhana sekarang. Macam nak buat? Nak solat ke tak solat? Khilaf. Baru ni bising satu Malaysia, dia kata nak solat macam mana tak tengok gerhana, tak tengok matahari gerhana ke tidak, macam nak solat. Atau malam tak nampak gerhana bulan, malam gelap nak hujan. Kita kata kita berpegang kepada asal. Ahli falak telah kira dengan begitu teliti bahawa gerhana terjadi pada saat sekian, maka kita boleh percaya dengan dia panggil ghalabatul zan, bahawa kiraan ahli falak itu betul. Banyak juga berlaku. Baru ni ramai lah orang duk tanya, ada orang tak boleh solat, gelap ni nak solat macam mana? Tak ada gerhana pun lah, kita kata solat. Sebab apa solat? Sebab sudah dikira mengikut dalam kira-kira ahli falak, boleh diterima. Alhamdulillah. Oleh itu, tanda tepi kita, kalau sudah tamat, cerah dah, sembahyang gerhana matahari luput apabila sudah cerah. Cerah tu maknanya kepulih balik matahari. Atau dengan terbenamnya matahari dah maghrib habis, maka tidak ada solat gerhana setelah terbenam matahari. Dan solat gerhana bulan luput apabila sudah cerah dan terbit matahari. Subuh habis dah kita. Apabila matahari terbit dan bulan terbenam, tidak dimulakan salat. Akan tetapi jika dalam sembahyang dan terbit matahari, hendaklah disempurnakannya, sama ada mendapati satu rakaat atau kurang dari satu rakaat. Dan ia tidak disifatkan dengan tunai dan qada. Adapun jika bulan gerhana pada waktu malam, hendaklah sembahyang kerana kekekalan hukumnya. Seperti mana jika tertutup dengan awan, hendaklah sembahyang. Akan tetapi jika fajar terbit fajar dan ia terbenam, atau terbenam selepas fajar sebelum terbit matahari, makanlah sembahyang menurut pendapat yang lebih sahih. Boleh lagi solat.
Ini kena telitilah satu-satu bacaan tu. Maknanya luputnya solat gerhana tu dengan apa? Apabila matahari sudah cerah, habislah gerhana. Tak gerhana apa lagi? Kan? Kalau kita tengah solat, matahari cerah, boleh teruskan. Itu kaedah dia. Kita berpegang dengan asal, maka boleh kita teruskan. Sekiranya telah ditunaikan solat gerhana matahari atau gerhana bulan, macam kita inilah, imam dia baca hal ataka hadisul ghasyiyah, baca sabbihisma rabbikal a'la pendek, ataupun surah lain yang dia ingat, lambat lagi nak gerhana habis. Mungkin gerhana berlaku 2 jam, kita solat hanya 20 minit, banyak lagi gerhana kan? Apa jadi? Tengok. Sekiranya telah ditunaikan solat gerhana matahari atau gerhana bulan, namun matahari atau bulan belum cerah, tak muncul-muncul lagi, tak habis lagi gerhana, maka tidak perlu solat sekali lagi, kerana ia tidak dinukilkan yang demikian itu dari seseorang ulama. Habislah kita. Tidak diulangi balik. Kalau tidak, mana gak kita? Banyak kali kena solat. Sudah solat, sudah. Tengok mata gelap lagi. Allahu akbar, maya sekali lagi. La, tidak ada solat. Cukuplah sekali. Atas kemampuan kita lah. Kali imam baca panjang-panjang boleh lah. Dah. Sebab zaman kita ini kita tahu Allah Ta'ala beri ilmu kepada ahli falak. Dia boleh kira pukul berapa bermula dan jam pukul berapa berakhir. Dia boleh kira. Maka kita tahu, kita panjangkan sikit, tapi panjang pun tak gerak, kata orang. Masih lagi matahari bergerhana, kita sudah ada solat, tak payah ulang kali yang kedua. Tamatlah kita dari sudut waktu solat gerhana. Kita berpindah pada kaifiyatuha. Kaifiyatnya, cara nak solat gerhana macam mana? Dia punya cara nak solat gerhana tu lagu mana? Salatul kusuf awil khusuf rak'atan. Salat matahari, gerhana matahari dan gerhana bulan itu 2 rakaat. Dengar ni, tanda betul-betul. 2 rakaat dimulakan dengan niat salat gerhana matahari atau gerhana bulan. Kita niat saja aku salat gerhana matahari, saja aku salat gerhana bulan. Kemudian dengan takbiratul ihram, niat dia. Selepas kita takbiratul ihram, Allahu akbar, kita membaca doa iftitah. Kita baca doa iftitah. Itulah wajah Tuhan lazi. Allahu akbar kabira, iftitah. Kemudian berta'awuz. Tanda pelajar. Apa dia berta'awuz? Baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Itu makna berta'awuz. Kita nak baca Quran, kita kena ta'awuz dulu. Setiap rakaat 2 qiyam. 2 kali. Allahu akbar, rukuk, bangun, baca Fatihah balik. 2 bacaan. 2 rukuk dan 2 sujud. Sujud tu biasalah 2 kali tu, tapi rukuk tu 2 kali. Dan ia mempunyai 2 cara. Yang pertama sekadar sah. Dia kata adnal kamal. Sekadar sah, paling minima sekali. Dan cara yang kedua al-akmal, cara yang lebih sempurna. Kita nak buat hak mana? Hak sempurna ke tak sempurna? Mestilah kita kata kita nak buat yang sempurna. Tapi kalau orang tak boleh buat sempurna, buat yang sah, alhamdulillah. Yang tak bolehnya apa? Tak buat. Betul. Tanda itu pelajar. Yang tak bolehnya tak buat.
Kalau gerhana matahari boleh tahan, ni gerhana bulan pukul 3 pagi. Allah, cabaran besar. Alhamdulillah, bila yang berlaku gerhana bulan pukul tengah malam, alhamdulillah pelajar-pelajar kita bangun, kan? Sebab nak ihya'us sunnah, nak hidupkan sunnah ni bukan senang. Kalau tidak mati satu sunnah. Baik, kita masuk kepada al-kaifiyatul ula adnal kamal. Kaifiyat yang pertama, kesempurnaan yang minima. Mana cara yang paling ringkas, sah dan boleh pahala setakat itulah. Pahala ni yang ikut taraf kita kerja kuat lagi banyak pahala, kan? Kita sempurna lagi banyak ikut sunnah. Kadar kesempurnaan minima tercapai dengan membaca Al-Fatihah dan surah yang mudah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladdallin. Surah yang paling mudah kita apa dia? Qul ya ayyuhal kafirun. Bacalah. Tak usah duduk mikir panjang-panjang, jangan. Lebih-lebih lagi masyarakat kita ni, kalau kita ugut dia lari. Pengalaman anak sekali, jadi orang suruh jadi imam solat gerhana bulan. Jadi sebelum kita akad takbir, anak bagi taklimat dulu lah. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah malam ini kita ihya'us sunnah, kita hidupkan sunnah dengan cara solat gerhana. Kita belajar. Mula-mula niat saja aku solat gerhana, kemudian sambil takbir baca doa iftitah, kemudian kita baca Al-Fatihah ataupun imam baca dulu. Kita dengar bila masuk surah nanti baru kita baca. Rokok, sudah rokok kita bangun, Allahu Akbar, qiyam balik. Itu dia panggil cara dia. Baca bismillah balik, Fatihah semula, rokok, kali yang kedua baru i'tidal, baru sujud. Jadi kadar yang paling sempurna kita baca Al-Quran dan surah yang mudah, ma tayassara, kita ingat. Kemudian rukuk seperti rukuk seluruh salat, rukuk macam biasa. Kemudian bangkit dari rukuk dan i'tidal dengan membaca sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Sudah baca ni, sami Allah liman hamidah tu gini balik. Jangan kata pakai duduk lepas tangan dak. Sami Allah liman hamidah, dan lagi tak kita kata sami Allahu liman hamidah. Macam kita biasalah, macam kita tidak biasa. Habis kita buat apa pula? Kemudian membaca Fatihah balik. Tak mula tangan sini. Sami Allah liman hamidah, tangan balik semula ke sini bersedekap. Kemudian membaca Al-Fatihah dan surah yang lain pula, yang mudah lagi. Kemudian rukuk yang kedua dengan rukuknya lebih pendek dari yang pertama. Pertama tadi panjang rukuk lama, yang kedua ni pendek sikit. Kemudian i'tidal yang kedua dengan membaca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Barulah kita turun sujud. Kemudian sujud 2 kali, duduk antara 2 sujud dengan tumakninah pada kedua-duanya. Apa makna tumakninah? Dengan tenang, jangan gopoh. Itu makna tumakninah. Kita duduk dengan tenang, tak usah belorak, jangan gopoh. Ibadat ni. Kemudian bangun dan telah menyempurnakan rakaat pertama, kemudian mengerjakan rakaat yang kedua seperti itu juga. Pandailah. Andainya terjadi gerhana malam ni, macam mana pelajar kita? Boleh jadi imam tak? Boleh? InsyaAllah. Ke bela-bela lagi, tak clear lagi? Boleh? Mudah. Allahu Akbar, Al-Fatihah, baca surah, rukuk,
bangun semula, letak tangan sini, bismillah balik, Al-Fatihah semula. Itulah. Senang. Siapa kata payah. Apabila sudah hampir selesai dari solat, mana solat kita nak habis dah, kemudian selesai dari solat, sedangkan gerhana matahari atau gerhana bulan masih lagi berterusan, masih lagi gelap, maka tidak boleh menambahkan rukuk yang ketiga dan seterusnya. Tak salah, tak ada dah sekat tu. Kita kata oleh kerana lambat lagi ni, nak habis ni, jangkaan ahli palak kata pukul 4 petang, kita baru pukul 2, kita ulang juga lah, tidak ada. Jika matahari atau bulan sudah terang sedang dia dalam solat, maka tidak boleh dikurangi rukuknya daripadanya. Rukuk daripadanya menurut pendapat yang lebih sahih sama seperti sembahyang yang tidak boleh ditambah dan dikurangi ruku-rukunya. Saya kata, tengah kita solat ada orang mari repot, imam, gerhana dah habis. Kita pun rokok sekali ya. Tak boleh. Kita kena rokok 2 kali seperti waktu lain juga. Waktu yang tidak ada, tidak tamaknya waktu gerhana. Kerana hadis-hadis, ni sebab apa tak boleh tambah, tak boleh kurang. Kenapa? Kerana hadis-hadis mengenai kedua-dua rukuk ini dalam As-Sahihaini. Mana pelajar kita? Mana As-Sahihaini? Telah diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nak kata apa lagi kita? 2 bapa besar sudah riwayat, sudah berada dalam As-Sahihain. Ia lebih masyhur dan lebih sahih dari riwayat-riwayat yang menambahkan rukuk yang ketiga, yang keempat dan yang kelima. Ada kata boleh, ada pendapat kata selagi tak selesai kamu tambah rokok lagi berapa kali. Kita kata janganlah. Pendapat yang sahih, yang masyhur, iaitu tidak ditambah lagi rokok, cukuplah 2 kali. Apa boleh buat? Dah kita tak cukup bahan nak panjangkan solat, kita berhenti setakat tu. Allah SWT telah tegar dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah kata, aku tak paksa kecuali setakat mana yang kamu mampu. Itu je ada. Ada kita mampu setakat tu, alhamdulillah. Allahu Akbar. Kaifiat ini, kaifiat mana cara ini? Tulis pelajar. Kita belajar bahasa kita Jawi ni, dia campur dengan istilah Arab banyak. Maka kita kena banyak menggunakan catatan, buat nota, kan? Kaifiat maknanya cara solat. Itu makna kaifiat. Kalau kita wudu, kaifiatul wudu, cara wudu. Kaifiat ini adalah darjat kesempurnaan minima. Hak mana ni? Hak kita ajar saat ni, itulah aqallu darajatil kamal, yang paling rendah sekali. Akan tetapi jika dilakukannya dengan 2 rakaat, setiap rakaat dengan 2 rukuk dan 2 sujud, seperti solat sunat zuhur, maka boleh jika diniatkan demikian. Dia kata apa ni? Jika dikerjakan 2 rakaat dengan 1 rukuk, tengok balik kita gitu. Sekali rukuk, 2 kali sujud. 1 rukuk dan 2 sujud seperti solat sunat zuhur. Maka boleh. Fa yajuzu fi'luha, harus dia buat demikian. Dia tak kata batal ni, dalam kitab kita kata yajuz, harus. Boleh diniat jika niat demikian. Dia niat solat gerhana, tapi semaya dia macam semaya sunat zuhur. Akan tetapi dia meninggalkan lebih afdal
Maknanya orang ni walaupun sah tapi dia panggil dia telah meninggal tarikan lil afdal. Kita boleh buat afdal, kenapa nak buat yang tak afdal? Ini pelik kita ni, kan? Kata orang kalau ada yang baik, kenapa nak buat yang kurang? Meninggalkan yang afdal dan derajat kesempurnaan minima. Kita ambil paling rendah sekali. Orang panggil bawah level. Level dia setakat ni, kita bawah lagi dari sudut sunnahnya. Seperti mana diriwayatkan oleh Abu Bakrah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla salatal khusuf rak'ataini ka salatikum hadhihi. Ini dalil. Abu Bakrah berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat gerhana bulan 2 rakaat sama seperti sembahyang kamu ini. Macam mana? Hadzal hadis rawahu Ibnu Hibban. Riwayat Ibnu Hibban. Tandalah, mana kalau orang tersalah, imam tersalah, dia pergi solat 1 rakaat sekali-sekali dia punya rokok, kan? Sepatut 2 kali. Dalam kitab kita ni kata sah, tapi meninggalkan yang afdal. Allah. Jika dikerjakan secara munfarid, tanda pelajar, apa dia munfarid? Secara individu, secara seorang-seorang. Boleh ya solat gerhana seorang? Naam, kita dah bicara dari lepas. Boleh dia buat seorang, boleh berjamaah, boleh. Sama juga dengan solat hari raya, kita boleh je solat seorang. Cuma khilaf baru ni, kan, hari raya PKP baru ni, ada khilaf ke tidak? Ada khilaf tentang ada khutbah ke tidak kalau kita solat di rumah seorang 2 bersama kita. Ada ulama kata tak ada khutbah. Ada yang mengatakan teruskan khutbah, sebab khutbah tu nasihat. Dalam video saya, ana kata tuan-tuan dan puan-puan, ambillah peluang berkhutbah di hadapan isteri dan anak-anak. Tulis molek, tikun ni nasihat ke bini. Kalau bini dia aurat tak apa kemas. Nah, sekali-sekala pergi pasar keluar jambul. Tikun ni kita, ya masyarul muslimin. Khutbah mari. Kita telah melalui hari yang berbahagia di bulan Ramadan. Kita berpuasa kerana Allah. Kita tutup aurat juga kerana Allah. Biarnya merah muka bini sekali. Habis tinggi tergebar gelas dapur tahu. Sindir aku dah, dia kata dah. Jangan kata apa. Biarnya sindir je lah. Nak kata apa? Ini suami berkhutbah di musim PKP, maknanya nasihat kita tu berbentuk apa? Rasmi sebagai khatib. Dia panggil khatib interim. Khatib interim. Khatib sementara. Baiklah. Habislah kita kaifiat. Jika dia solat secara munfarid, maknanya boleh sah, sebagaimana sahnya solat raya munfarid. Kemudian didapatinya bersama imam sebelum cerah, hendaklah sembahyang bersamanya seperti dalam sembahyang fardu. Dan hingga dikerjakan secara berjamaah, sekalipun kemudian mereka mendapatinya bersama imam, maka mereka boleh mengulanginya. Masya Allah. Dia kata gini, kita tadi tengok gerhana, kita pun semaya rumah kita, Allahu Akbar. Sudah kita solat siap dah, tiba-tiba bunyi suara di masjid, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, mari belakang. Kita pergi masjid, sallaha ma'ahu, boleh kita ulang balik solat kali yang kedua, sebab tadi tak berjamaah, yang ni berjamaah. Seperti solat fardu. Solat fardu boleh tak kita ulang sekali lagi? Naam. Contohnya, kita berhenti satu tempat lah. Berhenti di RNR ke, stesen kapal terbang ke, airport. Masuk waktu solat, kita solat. Tengok orang dalam surau tak ada orang, kita pun Allahu Akbar. Sudah solat, mari orang sekumpul yang masuk.
Dah solat dah. Kami baru nak solat, kita ikut dia solat. Boleh. Yang tadi fardu sudah gugur, tapi oleh kerana kita buat yang kurang afdal, kerana solat seorang, kita boleh i'adah, ulang balik solat bersama dengan imam untuk ambil pahala berjamaah. Jelas tu. Nampak dah? Sallaha munfaridan, dia boleh ulang balik. Wa hatta law sallaha jama'atan summa adrakuha ma'al imam falahum i'adatuha. Kalau dia solat jemaah kecil patut mari hak ramai pula, boleh je kita ulang balik. Allah. Itulah dia panggil kaifiat yang paling minima. Kita berpindah pula kepada al-kaifiyatus tsaniyatu al-akmal. Kaifiat, cara yang kedua ni yang lebih sempurna. Kita mestilah nak yang sempurna. Buat ibadat ni biar betul-betul, kan? Buat ibadat biar betul, jangan buat orang panggil lepas batuk di tangga, istilah kata pepatah. Dah, lepas batuk tangga. Maknanya bukan batuk sungguh. Cara yang lebih sempurna iaitu dikerjakan dalam bentuk dan dalam ruku-rukunya seperti pada kaifiat pertama dengan pemanjangan. Lebih kurang macam tu juga, tapi biar panjang. Lalu dia berniat takbiratul ihram, membaca doa iftitah, berta'awuz. Tadi dah ulang dah. Berta'awuz maknanya baca apa? A'udzubillahi minasyaitanir rajim, secara perlahan. Ni solat kita, hendak solat ni kena baca ta'awuz, bukan tunggu gerhana je. Allahu akbar wajjahtu ilallazi sampai akhir. Sebelum kita mula al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, buat secara perlahan. Itu tempat yang betulnya, tempat yang sepatutnya di situ. Ada setengah pak imam ni, lama nak boleh akad takbir. Dia baca auzubillahi minasyaitanir rajim, qul ya apa ni, qul wallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binnas. Baca apa sih tahu? Itu bukan tempat membaca situ. Situ sekadar imam membetulkan saf, itu je. Dia paling tengok, betul saf. Sama saf. Zaman Kawik mari, jauh saf. Tu kaja dua. Seumur hidup kita tak ada lagu ni. Penuh saf, betul saf, rapat-rapatkan saf. Corona mari, tuan-tuan jauhkan saf. Kalau kita berdekat, nya marah. Kena marah tidak? Kena marah. AJK marah. Ana pengalaman pergi dah solat di masjid lain. Kadang-kadang kita terkejut tengok jarak dia terlalu jauh. Inilah saya ambil kesempatan di sini tegur kepada sahabat-sahabat kita yang jaga SOP, jangan terlebih SOP. SOP kata apa? Apa SOP kata? SOP kata jarak orang dengan orang 1 meter. Luas ni 1 meter. Ni ada setengah masjid ni, dia bubuh 2 sejadah muat. Lebih daripada 1 meter apa? 1 meter setengah. Kita kata terlebih. Sebab itulah dia kata dalam kaedah fiqh kata ad-daruratu tubihul mahzurat. Perkara darurat itu mengharuskan perkara yang tak boleh. Kan? Sekarang ni kita kata darurat. Sebab apa darurat? Sebab Covid mari. Covid-19. Nanti ya, na'udzubillah jadi ada Covid-20 pula tak mau kita. Covid-19. Ataupun disebut dengan nama corona. Corona mari, kita takut berjangkit. Bila takut? Waktu solat. Waktu solat tak boleh berjangkit. Takut jadi kluster masjid. Waktu awak makan di restoran, rapat-rapat je duduk. Waktu naik motosikal, duduk berdekat atas motor. Tak ada kluster motosikal. Tak apalah, kita terima keputusan Kementerian Kesihatan dan keputusan Majlis Fatwa
Kita taat kepada ulil amri, tetapi kita kena ukur jangan lebih lah. Dia kata 1 meter, 1 meter je lah. Maka kaedah fiqh kata ad-daruratu tubihul mahzurat wad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Perkara darurat itu kita mesti takdirkan mengikut keperluan. Perlu kata 1 meter, bas 1 meter. 1 meter tu kita dengan kita, bukan dengan sejadah dengan sejadah. Kita kalau sejadah besar, kita duduk tengah-tengah. Sebelah kiri kanan kita ni ada sekaki-sekaki, betul tak? Sekaki-sekaki, 1 meter 3 kaki, betul? Mana 2 kaki lagi, letak sejadah sok, sejadah yang ketiga boleh duduk. Ini kita kena ingatlah. Para jemaah sekalian, SOP dipatuhi, tetapi peraturan syariat diraikan, dijaga. Kaedah fiqh kata darurat mengharuskan perkara yang dilarang, dan ad-darurah juga tuqaddaru biqadariha, mana darurat itu diambil sekadar yang perlu, jangan lebih. Contoh, kita sakit tangan, kena balut atas anggota wudu, maka para ulama kata balut setakat yang diperlukan. Doktor nak letak plaster sini untuk nak lekatkan jarum, betul tak? Jangan pula pergi buku semua tangan tu. Ambil plaster setakat yang diperlukan, tak situ. Sebab kita bila kita ada anggota wudu kita ni ada halangan, kita ambil wudu sampai sini kita sapu je. Dia panggil al-mashu alal jabirah. Al-mashu alal asaib wal jabair. Sapu di atas balutan. Boleh. Tapi kalau besar doa, itu dia panggil melebihi keperluan. Sama juga dengan masalah saf, SOP dipatuhi dan juga peraturan syariat diraikan, mana kita kena jaga. Jangan suka-suka kita. Ada setengah masjid ni Masya Allah jaga SOP, orang tinggal sejadah tak boleh masuk. Jadah ada? Tak ada, balik. Subhanallah. Tak kira sampai begitu sekali. Ada juga masjid cerdik, siap dah. Jadah ada? Tak ada, bayar RM8. Boleh juga ke dia. Baik, itu yang dipanggil PKP dan SOP. Kita kena jaga sebagai keselamatan. Orang takut jadi timbul kluster masjid pula. Macam-macam kluster ini. Kita ambil satu lagi lah sebagai yang terakhir. Kaifiat yang kedua yang lebih sempurna, iaitu dikerjakan dalam bentuk dan ruku-rukunya seperti pada kaifiat yang pertama dengan pemanjangan. Mana kita panjang tempoh dia. Lalu dia berniat takbiratul ihram, membaca doa iftitah, berta'awuz, mana auzubillahi minasyaitanir rajim, membaca al-Fatihah, kemudian membaca surah Al-Baqarah. Baru puas hati. Hak sani faqra'u ma tayassara minhu, bacalah hak sekadar mu ingat. Kita ingatnya apa dia? Surah yang paling panjang dalam Quran ada 3 ayat. Berapa surah? Berapa surah ada 3 ayat dalam Quran? Wal asri, inna atainakal kautsar, lagi iza ja'a nasrullahi wal fath. Ini dipanggil 3 surah yang paling panjang. Kau paling pendek 3 ayat. Itu kita ingat tu, alhamdulillah, nikmat. Tapi yang sempurnanya Al-Baqarah 2 juzuk dekat dengan setengah. Apa hati. Kalau baca 2 juzuk setengah ni, itu baru rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua pula apa dia? Ali Imran. Rakaat yang ketiga An-Nisa. Ya. Apa? Al-Maidah. Injala sungguh lah weh. Cerah lah mataharinya kena ni. Bacalah setakat mana yang kita mampu. Ana cerita hak ni ke masyarakat. Kita kata Nabi itu baca Al-Baqarah. Waktu kita akad takbir Allah Akbar, ramai lari keluar. Dia kata ustaz nak baca Baqarah malam ni. Lain kali jangan kita ugu-ugu orang kampungnya lari ke dia. Saya kata saya baca Baqarah juga, tapi 2 ayat je amanah Rasul. 2 ayat akhir surah Baqarah. Dia lari lagi. Atau seumpamanya
Jika tidak dihafal Baqarah, baca hak lain, lebih kurang tu juga, 2 juzuk. Dalam qiyam kedua membaca dengan kadar 200 ayat dari surah Al-Baqarah selepas Al-Fatihah. Mana Baqarah tu berapa, 200 lebih kan. Jadi rakaat yang kedua kita baca 200 ayat ya, sebab nak suruh pendek sikit. Dalam qiyam yang ketiga membaca dengan kadar 150 ayat daripadanya selepas Al-Fatihah. Dalam qiyam keempat membaca dengan kadar 100 ayat daripadanya selepas Al-Fatihah. Maknanya lagi kurang. Apabila rukuk, maka dipanjangkan rukuknya dan bertasbih dalam rukuk pertama. Pada rukuk pertama sekadar membaca 100 ayat dari Al-Baqarah. Dengan apa? Rukuk duk bertasbih situ lebih kurang 100 ayat Baqarah. Aja tengok 100 ayat. Juzuk yang kedua masuk dah. Masuk saya aku dah kah? Mana anak hafal Quran ni, tengok. Rukuk bau puas hati. Dan rukuk yang kedua sekadar 80 ayat. Dan rukuk pada ketiga sekadar 70 ayat. Dan pada rukuk keempat sekadar 50 ayat dari Al-Baqarah. Itu dia panggil dia punya skill. Panjang pendek dia tu. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Dalilnya, ni ada dalil dia. Mana dalil? Dalilnya ialah hadis yang diriwayat oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, khasafatis syamsu fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Matahari telah gerhana pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda keluar ke masjid. Kita dah bincang dah dalam siri lepas, tahu yang ke berapa? Gerhana ketika mati anak Nabi Ibrahim tu, anak dia nama Ibrahim. Tahu apa? Takkan Melayu mudah lupa gini mana? Berapa? Tahun 2. Tengok ke kitab tu. Baginda lalu keluar ke masjid, berdiri kemudian bertakbir, dan orang ramai bersaf di belakangnya. Nabi SAW membaca dengan bacaan yang panjang, kemudian bertakbir lalu rukuk dan memanjangkan rukuknya, kemudian mengangkat kepala dan membaca sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, kemudian berdiri lalu membaca, berdiri pula kan, 2 kali qiyam kan, lalu membaca dengan bacaan yang panjang tetapi kurang dari bacaan yang pertama. Dalil. Kemudian bertakbir lalu rukuk sekali lagi dalam masa yang panjang tetapi tidaklah sepanjang rukuk yang pertama. Kemudian membaca sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, kemudian sujud. Dalam satu riwayat lain, baginda sujud cukup lama, kemudian meletakkan pada kadar yang lain seperti itu, kemudian melakukan pada rakaat yang lain seperti itu juga. Lepas pada tu, kemudian melakukan pada rakaat yang lain seperti itu sehingga sempurna 4 rukuk dan sujud 4 kali. Dan matahari muncul sebelum selesai dari sembahyang. Subhanallah, injalat. Matahari muncul masa mana? Sebelum Nabi kita sudah salat. Itu sepatutnya begitu. Lalu berkhutbah di hadapan kaum muslimin. Baginda sallallahu alaihi wasallam memuji-muji Allah dan menyanjungnya. Kemudian baginda bersabda, Nabi kata apa? Innamas syamsu wal qamaru ayatan min ayatillahi azza wa jal, la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayati. Nabi kata apa? Sesungguhnya matahari dan bulan itu termasuk tanda-tanda kebesaran Allah. Kedua-duanya tidak menjadi gerhana disebabkan hidup atau mati seorang. Bukan kerana siapa? Bukan kerana Ibrahim mati, tak ada. Oleh itu seandainya kamu melihat kedua-dua gerhana, ni kita nak. Wa iza ra'aitumuha fafza'u ila shalah. Bila kamu tengok melihat gerhana, maka bertakbir dan bersegeralah melakukan salat dan berdoalah kepada Allah. Dirikanlah salat dan bersedekah, berdoa, bertakbir,
solat, sedekah. Hadis ini Bukhari Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya, matahari telah gerhana. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan salat bersama orang ramai. Baginda berdiri dalam waktu yang panjang, sekadar membaca surah Al-Baqarah. Kemudian baginda rukuk dan memanjangkan rukuk itu. Selepas itu baginda sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepala lalu berdiri pula dalam waktu yang lama, tapi tidaklah lama sebagaimana berdiri yang pertama itu tadi. Kemudian baginda rukuk pula sekali lagi dalam masa yang panjang, tetapi tidaklah sepanjang rukuk yang pertama. Setelah itu baginda sallallahu alaihi wasallam sujud. Nabi sallallahu alaihi wasallam beredar dan matahari mulai kelihatan. Ada kata tadi sudah awal. Yang ni kata wan sarafa wa qad tajallatis syamsu. Matahari sudah naik dah. Hadis ni yang kedua ni dalam Bukhari Muslim juga. Hadis yang ketiga dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, kemudian baginda rukuk yang sama sekali tidak pernah menyamai panjangnya rukuk kami. Lama sekali. Kemudian baginda sujud yang sama sekali tidak pernah menyamai panjangnya sujud kami. Allah. Masya Allah tabarakallah. Hadis ini yang dikeluarkan oleh Abu Daud. Timbul lagi perkara yang terakhir dalam perbincangan kita ini, iaitulah masalah nak jahar dan sir dalam solat gerhana. Solat gerhana ni kita nak baca kuat ke, nak baca perlahan? Khilaf di sini. Ulama sekhilaf di sini. Ada yang mengatakan dalam mazhab Syafi'i kata kalau solat siang gerhana matahari kita baca perlahan. Kalau gerhana bulan kita baca kuat. Kalau baca perlahan 2 juzuk setengah baca Baqarah, agak-agaknya apa jadi maknum belakang? Tidur. Maka perbahasan para ulama panjang sekali. Mereka buat buat kesimpulan bahawa dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dia kata apa ni? Hadis Aisyah. Rawat Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam salat al-kusuf wa jahara fiha bil qiraati. Nabi kita solat gerhana dan dia kuatkan suara. Jadi ada khilaf di sini. Insya-Allah kita akan perbincangkan tentang jahar dan sir dalam solat gerhana ini di dalam siri yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.